Kali ini, marilah pelajari firman Tuhan dengan khotbah yang bertajuk Firman Tuhan dan Kuasanya. Melalui topik ini, marilah pelajari firman Tuhan. Kamu akan diangkat di atas segala bangsa. Aku akan mengangkat kamu menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ini ialah firman siapa? Firman Tuhan, betul? Apabila Tuhan mengatakan sesuatu, ia pasti akan dipenuhi. Firman Tuhan mempunyai kuasa untuk mencapai segala-galanya. Marilah kita semua percaya dan bergantung pada firman Tuhan. Marilah melihat buku Ibrani, bab 4 ayat 12. Sebab firman Tuhan hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam, sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Apakah ciri-ciri firman Tuhan? Ia hidup. Apabila Tuhan mengatakan sesuatu, jika tiada respons dan tiada perubahan, seolah-olah ia mati, kita tidak akan berkata bahawa firman Tuhan adalah hidup. Semua firman Tuhan dipenuhi, dilengkapkan, dan disempurnakan. Untuk memberikan maksud itu, Alkitab berkata, firman Tuhan adalah hidup. Bahkan hanya melalui satu firman ini sahaja pun, kita dapat mempunyai harapan yang cukup untuk masa depan kita. Betul? Kamu akan memerintah buat selama-lamanya. Tiada lagi maut, kesedihan, duka cita, perkabungan dan penderitaan. Kamu akan mewarisi kerajaan syurga. Siapakah yang mengatakan itu? Sekarang, kita berada dalam proses apabila semua firman Tuhan dipenuhi dan dilengkapkan satu demi satu. Kita harus membezakan apa yang dikatakan oleh Tuhan daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Marilah mengambil satu contoh. Apabila Yesus berkata kepada penyamun di sebelah kanan Dia, "Dosa kamu diampunkan. Hari ini juga, kamu akan berada bersama dengan aku di Firdaus." Apakah masa depan penyamun di sebelah kanannya? Kita tidak perlu risau tentang masa depannya. Mengapa? Kerana ia mesti berlaku menurut firman Yesus. Bagaimanakah firman Tuhan? Ia hidup. Sebaik sahaja Tuhan mengatakan sesuatu, ia berlaku. Ia bukan sesuatu tanpa respons atau pemenuhan. Marilah pahatkan firman buku Ibrani bab 4 di hati kita dan melihat betapa berkuasanya firman Tuhan di dalam buku 1 Petrus bab 1. Buku 1 Petrus bab 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Hari ini, Ibu telah memberikan berita yang gembira dan penuh harapan kepada anak-anak Sion. Sejurus sebelum datang ke ibadah ini, saya mendengar bahawa ahli-ahli kita memberi ucapan di PBB. PBB menjemput lebih daripada 750 orang pelajar universiti. Antara mereka, kira-kira 170 orang ialah ahli-ahli kita dari organisasi yang berhubungan dengan Sion. PBB memilih orang yang akan memberikan ucapan dengan topik tertentu. 4 orang dipilih, dan 3 daripada 4 orang penceramah adalah ahli keluarga Sion kita. PBB menyukai topik mereka, jadi 3 orang ahli kita terpilih.
Ramalan tentang belia Tuhan, seperti embun subuh, berada di dalam buku Mazmur, bab 110. Betul? Seperti yang diramalkan, belia seperti embun subuh akan merelakan diri untuk bekerja untuk Tuhan pada akhir zaman sedang berlaku. Sesungguhnya, firman Tuhan adalah hidup. Saya dapat melihat bahawa mereka berusaha sedaya upaya untuk menginjil di Samaria dan ke penghujung bumi. Lebih daripada apa-apa pun, marilah kita mengingat bahawa firman Tuhan adalah hidup, dan oleh itu, ia pasti akan dipenuhi. Tuhan berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Memandangkan ini juga adalah firman yang hidup, apakah yang akan berlaku? Sekarang firman ini sedang dipenuhi. Janganlah kita kehilangan harapan untuk syurga, mempercayai bahawa setiap firman Tuhan pasti akan dipenuhi. Marilah kita selalu mempraktikkan firman Tuhan semasa hidup di bumi ini. Melalui sejarah Yosua, marilah melihat betapa menakjubkannya kuasa firman Tuhan. Marilah melihat buku Yosua bab 6. Buku Yosua bab 6, ayat 22. Tetapi kepada kedua orang pengintai negeri itu, Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu, dan bawalah keluar perempuan itu, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu, dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga, dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya, serta semua orang yang bersama-sama dengan dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, ini berlaku selepas kota Yeriko runtuh. Terkutuklah di hadapan Tuhan, orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membahayakan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membahayakan nyawa anaknya yang bongsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Sambil bersumpah, Yosua membuat satu permintaan. Jangan sekali-kali membina kembali Yeriko. Barang siapa membinanya kembali, dia akan kehilangan anak sulungnya apabila dia meletakkan dasar kota itu, dan anak bongsunya apabila dia memasang pintu gerbangnya. Ramalan ini dipenuhi di dalam buku 1 Raja-Raja, bab 16. Marilah melihat buku 1 Raja-Raja, bab 16 ayat 32. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyerah, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Israel, lebih daripada semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Pada zaman itu, Hiel orang Betel membina kembali Yeriko. Seperti yang kita baru baca, apakah yang Yosua katakan tentang orang yang membinanya kembali? Dengan membahayakan nyawa anaknya yang sulung, dia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membahayakan nyawa anaknya yang bongsu, dia akan memasang pintu gerbangnya. Ramalan ini dipenuhi setepatnya dalam ayat 34. Pada zamannya itu, Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko. Dengan membahayakan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membahayakan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Firman Tuhan adalah hidup. Semua firman Tuhan menjadi kenyataan. Ia berlaku dan dicapai. Kita harus mengingati hal itu. Semua firman di dalam 66 buah buku Alkitab adalah huruf. Tetapi janganlah kita sekali-kali memandang remeh terhadapnya. Ini kerana semua firman akan dicapai tepat seperti yang tertulis. Firman yang diucapkan pada masa Yosua dipenuhi kemudian. Apabila seorang yang bernama Hiel membina kembali Yeriko, dia kehilangan anak sulungnya dan anak bongsunya.
Walaupun ada masa yang lama di antara dua kejadian itu, ramalan Tuhan dipenuhi. Mengingati bahwa ramalan dipenuhi, walaupun ia diucapkan puluhan atau ratusan tahun dahulu, kita mesti menghargai setiap firman Tuhan dengan lebih lagi. Kita perlu mempunyai iman yang cukup untuk takut terhadap makna dan kuasa firman Tuhan. Bukankah kita harus mempercayai semutlaknya bahwa firman Tuhan yang hidup pasti akan dipenuhi dan disempurnakan? Pada akhir zaman Roh Kudus ini, Roh dan pengantin perempuan, yang merupakan Bapa dan Ibu syurgawi kita, telah datang ke bumi. Apabila kita memberikan perhatian terhadap firman mereka dan mempraktikannya, semua ajaran mereka akan dipenuhi. Kerana firman mereka adalah hidup, kita mesti mempercayainya. 2000 tahun yang lalu, Tuhan datang ke bumi dalam badan. Pada masa itu, Dia menggunakan nama Yesus. Marilah melihat apakah yang berlaku pada zaman itu dan pelajari kuasa firman Tuhan. Buku Lukas bab 5. Bab 5 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak menggerumuni Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon Petrus, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajak orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus cuba menangkap ikan sepanjang malam, tetapi dia tidak dapat menangkap seekor ikan pun. Melihat Petrus kembali dengan tangan kosong, Yesus berkata kepada dia, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Petrus menjawab Yesus, "Kami telah menurunkan jala sepanjang malam. Kami berpengalaman menangkap ikan. Tetapi kami belum lagi menangkap apapun, walaupun kami bekerja keras sepanjang malam." Yesus berkata, "Walaupun begitu, bertolaklah ke tempat yang dalam, dan terbangkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Apakah firman ini? Ya, firman yang hidup. Petrus berkata, "Walaupun kami belum lagi menangkap apa-apa, aku akan melakukannya, bergantung pada firman-Mu, dan menebarkan jala." Saya tidak tahu dari manakah ikan sebanyak itu datang. Apabila mereka menarik jala ke atas, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga kan perahu mereka hampir tenggelam. Di sini, saya bukan cuba membincangkan sama ada jumlah ikan adalah banyak atau sedikit. Apakah ciri-ciri firman Tuhan? Ia hidup. Melalui cerita ini, kita semua harus menyadari tentang hal itu. Pada masa itu, Yesus tidak menyatakan diri sebagai roh, tetapi dalam badan, dan tinggal di Israel. Dia mempunyai telinga, mata, mulut, dan hidung, sama seperti salah seorang daripada kita. Hidupnya di bumi direkodkan di dalam buku Lukas. Melalui buku-buku Injil, kita mendapati bahwa firman Tuhan adalah hidup. Marilah pergi ke buku Yohanes bab 9. Buku Yohanes bab 9, ayat 1. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia,
Akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan apakah yang Yesus katakan? Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Marilah melihat apa yang berlaku melalui firman Tuhan ini. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis, berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ayat 9, ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kalian semua, Tuhan pada 2000 tahun dahulu dan Tuhan pada zaman ini adalah Tuhan yang sama. Dia ialah Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah pada masa Musa, kira-kira 3500 tahun dahulu. Pada akhir zaman ini, roh dan pengantin perempuan sedang berkata, barang siapa haus, baiklah dia datang. Suara siapakah ini? Ya firman Tuhan, suara Tuhan, bukan? Ada sejarah hebat yang mana orang buta dapat melihat di kolam Siloam. Marilah kita juga melihat apa yang berlaku pada masa Musa, kira-kira 3500 tahun dahulu. Buku Bilangan bab 21. Bab 21 ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Tuhan dan Musa, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu, mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, apakah yang berlaku, akan tetap hidup. Tuhan mengatakan ini. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular, dan ia memandang kepada ular tembaga itu, dan apakah yang berlaku, tetaplah ia hidup. Alkitab mengajar kita tentang apa yang benar. Sebab itulah kita berkata bahwa semua firman Tuhan adalah kebenaran. Dalam babak ini, kita dapat melihat orang mengalami kuasa firman Tuhan, yaitu firman yang hidup. Tuhan berkata, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Setiap orang yang terpagut, jika dia melihatnya, akan tetap hidup. Seperti yang Anda lihat setakat ini, semuanya dipenuhi menurut firman Tuhan. Sebab itulah Tuhan berkata, firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kosong kepadaku, tetapi akan dipenuhi, bukan? Tuhan memberitahu kita bahwa apa yang Dia katakan pasti akan dipenuhi, dan bahwa apa yang Dia inginkan pasti akan disempurnakan. Marilah mengalami sekali lagi bahwa firman Tuhan adalah tegas dan hidup melalui satu kejadian antara sejarah raja-raja di dalam buku 1 Raja-Raja bab 13. Anda semua mengetahui cerita ini dengan sangat baik. Ia mengenai seorang nabi tua yang tinggal di Betel dan seorang abdi Tuhan. Seorang nabi tua yang tinggal di Betel mendengar bahwa abdi Tuhan telah datang ke sana, dan dia berharap untuk menjemput abdi Tuhan itu ke rumahnya. Nabi tua menyediakan roti dan air dan menjemput abdi Tuhan. Namun, apakah yang abdi Tuhan katakan? Aku telah diberitahu oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu.
Apabila abdi Tuhan menyampaikan kehendak Tuhan, Nabi tua dari Betel berkata, Tuhan memberitahu saya melalui seorang malaikat bahwa apabila kamu datang, saya harus melayanimu sebegini. Abdi Tuhan berfikir, adakah begitu? Dan pulang bersama dia. Dan dia makan roti dan minum air. Apakah akibatnya? Kerana abdi Tuhan melakukan apa yang Tuhan perintah agar jangan lakukan, dia terbunuh dan badannya dicabik oleh singa yang dia temui dalam perjalanan. Tragedi ini direkodkan di dalam buku 1 Raja-Raja bab 13. Marilah melihatnya secara terperinci. Ayat 11. Di Betlehem seorang nabi tua. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Tuhan pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan yang dikatakannya kepada raja. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Tuhan yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai baginya. Lalu ia menunggangnya dan pergi mengikuti abdi Tuhan itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Tuhan yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Katanya kepadanya, marilah bersama-sama aku ke rumah untuk makan roti. Tetapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama-sama engkau dan singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum air bersama-sama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman siapa? Atas firman Tuhan. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Tetapi ia berbohong kepadanya. Kemudian orang itu kembali bersama-sama dia, lalu makan roti dan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang telah membawa dia pulang. Ia bersuruh kepada abdi Tuhan yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhanmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air. Di tempat ini walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tetapi di tengah jalan, ia diserang seekor singa dan mati diterkam. Mayatnya tercampak di jalan, dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang yang lewat melihat mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakannya di kota tempat kediaman Nabi tua itu. Melihat babak buku 1 Raja-Raja bab 13, kita dapat pastikan sekali lagi bahawa setiap firman Tuhan adalah hidup. Janganlah kita sekali-kali membuat sebarang kesilapan dalam mematuhi perintah Tuhan. Marilah pahatkan ini di hati kita. Dengan firman kuasa seperti itu, bukankah Tuhan datang ke bumi ini dan membuka jalan kehidupan kepada manusia? Marilah melihat buku Yohanes, bab 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Inilah apa yang Tuhan sendiri katakan apabila Dia datang ke bumi ini dalam badan. Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Mempunyai hidup yang kekal. Kamu mempunyai hidup yang kekal. Siapakah yang mengatakan ini? Tuhan mengatakan ini apabila Dia datang ke bumi ini dalam badan. Jikalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Tuhan juga berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau begitu, ini ialah firman siapa?
Ia firman yang hidup dan firman Tuhan yang mesti dipenuhi. Betul? Kalau begitu, bagi orang yang tidak mematuhi firman, dapatkah dia mempunyai kehidupan atau tidak? Mereka tidak akan sekali-kali mengambil bahagian dalam kerajaan Tuhan atau menikmati kehidupan kekal. Firman Tuhan kita adalah hidup. Apa sahaja yang Tuhan katakan mempunyai kuasa hebat, sama ada dia berada dalam badan atau roh. Jika kita tidak menerima firman Tuhan dengan iman, kita akan mengingkarinya dan digoda untuk mempercayai dusta, seperti dusta Nabi tua di Betel. Walaupun abdi Tuhan menyelesaikan semua kerja yang Tuhan minta dia lakukan di Betel, dia dibunuh teruk oleh singa dalam perjalanan pulangnya kerana dia mengingkari firman Tuhan. Pada akhir zaman ini, Tuhan telah datang ke bumi ini sebagai roh dan pengantin perempuan. Di dalam buku Wahyu bab 22, apakah yang roh dan pengantin perempuan minta kita lakukan? Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Mereka berkata kepada semua manusia di seluruh dunia, marilah. Orang yang mematuhi firman hidup Tuhan ini sedang datang kepada roh dan pengantin perempuan. Antara banyak gereja di dunia pada hari ini, hanya ada satu gereja di mana Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu memanggil orang. Gereja manakah gereja ini? Ya, Sion, gereja Tuhan Misi Masyarakat Dunia, di mana kita telah datang. Tiada gereja lain mempercayai Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Setiap firman daripada Bapa dan Ibu Syurgawi adalah hidup. Ia firman kehidupan yang mesti dipenuhi. Marilah kita menganggap firman mereka lebih berharga lagi dan mematuhi ajaran mengikut kemana sahaja mereka membimbing kita. Kemudian, apakah yang akan Tuhan kita lakukan? Apakah yang buku Ulangan bab 28 katakan? Marilah melihat buku Ulangan bab 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhanmu dan melakukan dengan apa? Melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhanmu akan melakukan apa? Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Setiap firman yang telah Tuhan berikan adalah untuk kita diangkat di atas segala bangsa. Walaupun begitu, jika kita cuba menyimpang dari jalan benar, mengingkari firman Tuhan sedegilnya, sesuatu yang tidak baik akan berlaku kepada kita. Kutukan dan malapetaka, bukan berkat, akan terkena pada kita. Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau melakukan apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhanmu. Hanya orang yang mempercayai semulanya bahawa firman Tuhan adalah hidup dapat mematuhinya. Adakah terdapat sesiapa yang tidak mahu diberkati oleh Tuhan? Jika ada orang yang tidak mahukan berkat, mereka mestilah orang yang mengingkari firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Ia bermaksud bahawa berkat Tuhan selalu mengikut dia, di mana sahaja dia berada, dan apa sahaja yang dia lakukan. Bukan? Hari ini saya menyampaikan khutbah yang bertajuk Firman Tuhan dan Kuasanya. Firman Tuhan bukan sesuatu yang kita boleh pilih untuk lakukan atau tidak lakukan. Saya berfikir bahawa Tuhan telah memberikan kita firman ini adalah rahmat yang sungguh besar. Kecuali Tuhan yang benar-benar mengasihi kita, Anda fikir adakah Tuhan tidak ada hal untuk dilakukan di alam semesta sehinggakan dia datang ke planet bumi yang sekecil debu ini dan memberikan penjelasan yang begitu terperinci tentang segala sesuatu
Tuhan memberikan firman secara terperinci kepada kita yang berada di planet bumi ini. Jadi bolehkah kita menolak firman? Tidak sekali-kali. Marilah mengikut semua firman Tuhan sebaiknya, agar kita semua dapat menjadi anak-anak syurga untuk memasuki kerajaan syurga. Dengan berharap Anda telah menerima banyak rahmat melalui firman ini, saya tamatkannya. Terima kasih banyak.